Bismillahirrahmanirrahim. Farali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak manshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, right. Okay, thank you. Thank you Farah. Sorry tau suruh awak sebab saya takut bergaduh lama. Hanya semata-mata untuk apa, untuk baca doa je kan. So kita cuba nak jimatkan masa. Now, 4.2, semalam saya sangkut tajuk ni dengan 5 usi. Dia bukan sangkut macam mana tau. Sebab benda ni kita kena, the problem is budak tak nampak. Okay, so hari ni saya rasa saya dah terror sikit. Okay, so dah untuk kali kedua saya terang. InsyaAllah hopefully akan jadi lebih elok. So dalam tajuk 4.2 ni, kita nak cerita pasal pengangkutan. Kita nak cerita pasal pengangkutan garam dan juga mineral. So cara pengangkutan garam dan mineral, kita nak cerita macam ni sebenarnya tajuk ni. Kita nak cerita macam mana air daripada akar, saya buat macam ni. Katakanlah ini akar. Yang ini adalah bahagian batang. Okey, katakanlah yang ini adalah bahagian daun. Okey, saya ambil sini adalah bahagian daun. So macam mana daripada H2O tu daripada akar pergi ke batang. Akhirnya H2O tu akan sampai ke daun. So kita nak bayangkan kita ada 3 lokasi tau. So kita ada lokasi ni akar, batang dan juga kita ada daun. Okay, so dekat akar ni nama tindakan akar ni, drama yang berlaku dekat akar. Okay, yang dekat akar ni sebenarnya yang berlaku kat sini adalah tekanan akar. So di sini, peristiwa kat sini, drama first ni, episode first, ini adalah tekanan akar. Tekanan akar, lokasinya adalah di akar. Dan kalau dekat batang, okey, apakah drama yang berlaku kat batang? Drama yang berlaku dekat batang pokok ni adalah tindakan kapilari. Tindakan kapilari. Kalau dekat daun pula, okey, drama yang berlaku kat daun ni sebenarnya, drama yang berlaku di daun ni adalah tarikan transpirasi. So basically sebenarnya apa yang kita nak cerita hari ni, apa yang kita nak bincangkan adalah proses yang berlaku, proses pergerakan air yang berlaku di akar, proses pergerakan air yang berlaku pada batang pokok dan proses yang berlaku dekat daun. Okay, so first kita nak cerita hari ni nak cerita ni je tau. Tak sempat kot saya masuk gutasi. Okay, so hari ni kita nak cerita H2O tu bergerak daripada akar. Okay, daripada akar, dia punya tekanan, dia punya proses yang berlaku adalah tekanan akar. Kalaulah dekat batang, tindakan kapilari. So dekat tindakan kapilari ni sebenarnya merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada saiz xylem yang kecil. Saiz xylem. So kapilari is something xylem, size xylem, size. Okay, so ini merujuk kepada size xylem. Transpirasi, apakah yang awak faham mengenai tarikan transpirasi? Kalau kita kata transpirasi itu, apa yang awak faham mengenai tarikan transpirasi? Apa yang korang faham pasal transpirasi? Proses kehilangan air. Yes, kat sini berlakunya adalah proses kehilangan air. Dekat mana? Dia melalui apa? Hilang air melalui apa? Air dekat daun tu. Yes, melalui stoma. So, kita nak masuk drama first dulu tau. Dalam drama first, lokasi drama first ni, lokasi pergerakan air, kita nak cerita apakah yang berlaku di akar. So, saya terus masuk ke akar. So, kalaulah dalam buku teks awak, tajuk ni saya perasan semalam, dia sangkut bila korang tak tahu dia punya flow struktur akar. Awak ingat tak hari tu kita ada belajar pasal struktur akar dalam bab 3 kan? So, kita nak cerita macam ni tau. Awak nak bayangkan, okay, ini adalah akar rambut. Awak bayangkan, ini adalah tanah. Ini adalah struktur tanah. Okay, ini tanah.
Yang ini adalah akar rambut. Okay, so kita nak bayangkan kita siram air dekat tanah. So bila kita siram air kat tanah, H2O dekat tanah tu, kita nak bayangkan H2O kat tanah ni adalah tinggi. H2O dekat tanah adalah tinggi berbanding H2O dekat rambut akar. So apakah kesan perbezaan kepekatan air ni? Apakah kesan dia? H2O. Alamak, salah H2O. Apakah proses yang berlaku? Katakanlah kat tanah ni H2O-nya tinggi. Dekat rambut akar ni H2O-nya adalah rendah. So apakah proses yang berlaku? Apakah proses yang berlaku? Yes, very good. So proses yang berlaku adalah osmosis. Okay, so kita nak cerita sebenarnya, kita nak cerita adalah proses osmosis. So keyword dalam tajuk tekanan akar, first thing adalah awak cerita tekanan akar. Kita nak cerita pasal osmosis berlaku. So osmosis awak dah tahu dia berlaku daripada air tu, H2O tu bergerak daripada H2O dari tanah. Okay, dia meresap masuk ke sel rambut akar. Okay, so tadi rules dia, kenapa H2O tu boleh meresap masuk? Kenapa H2O tu boleh meresap masuk daripada tanah pergi ke sel rambut akar? Disebabkan apa? Apakah rules yang boleh menyebabkan osmosis tu berlaku daripada tanah dia meresap masuk ke dalam sel rambut akar? Apakah satu rules dia? Apakah satu prinsip dia? Kenapa molekul air tu boleh bergerak masuk? Tekanan air. Tekanan air dan okay. So dekat sini tekanan air dan satu lagi awak nampak apa? Macam mana H2O tu boleh meresap masuk? Macam mana H2O daripada tanah ni boleh meresap masuk ke dalam rambut akar? Macam mana dia boleh masuk dari tanah pergi ke rambut akar? Apakah nama proses yang menyebabkan molekul air tu boleh meresap masuk daripada tanah ke akar? Apakah prinsip osmosis? Osmosis adalah pengangkutan pasif kan? So pengangkutan pasif tu dia punya pergerakan untuk molekul tu daripada kawasan macam mana? Kepekatan tinggi ke rendah? Yes, daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. So keyword dia kat sini, thank you Farah. Now, keyword dia kat sini osmosis, dia mesti bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. So far, can you understand? Osmosis sahaja dia mesti bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. That is why air meresap masuk. Tetapi dalam buku teks awak dia tak pakai kepekatan tinggi. Dia ganti sebagai keupayaan air. So keupayaan air, water potential. Saya keupayaan air ni saya buat short form, saya buat KA tau. So bila molekul air tu rendah, keupayaan air adalah rendah. Bila molekul air adalah banyak, teka keupayaan air. Kalau molekul air banyak, keupayaan air tinggi. So keyword dia macam ni je. Semalam saya sangkut kat sini je. So awak ingat macam ni. Keupayaan air sebenarnya dia merujuk kepada kandungan air. Kalaulah kandungan air tu banyak, kita kata keupayaan air adalah, kalau kita kata molekul air dia banyak, kita kata keupayaan airnya adalah tinggi. Sekejap Okay, so awak nampak kat sini keupayaan airnya adalah tinggi sebab molekul air dia banyak. Di sini kita kata dekat akar rambut ni, kita kata molekul airnya sikit. Jadi kita guna perkataan keupayaan airnya adalah rendah. So far boleh faham tak? Sebabnya kalau ikut saya ikut molekul air tu banyak bergerak ke kawasan molekul air sedikit. Tetapi dalam buku teks awak, saya nak bagi awak faham. Dalam buku teks awak, kalau you guys baca dalam buku teks, dia tak guna perkataan molekul air bergerak daripada kawasan tinggi bergerak ke kawasan rendah tau. Kalau awak perasan dalam buku teks awak muka surat 80, dia guna perkataan adalah keupayaan air. So dia lebih kepada keupayaan air yang rendah. So dia kata rambut akar keupayaan airnya rendah. Kenapa rambut akar keupayaan air rendah?
Sebab molekul airnya sedikit. So far sampai situ boleh faham tak? Boleh. Okay, boleh Boleh Alright, so saya ulang slow-slow. Okay, molekul air, okay, tekanan akar. Apakah yang berlaku pada tekanan akar? Pertama yang berlaku pada tekanan akar adalah proses osmosis. So osmosis ni adalah proses molekul air dari tanah meresap masuk ke dalam sel akar rambut. Kenapa? Saya tulis kat sini kerana, okay, saya tulis tambah sikit, saya kata kat sini, kenapakah dia boleh bergerak masuk adalah disebabkan keupayaan air akar adalah rendah. So far boleh faham tak? Itu je. Okay. Now sekarang kita nak bayangkan baru cerita satu ni. Banyak cerita nak jadi lagi ni. Now, so kita dah cerita sekarang. Ni nombor satu tau. H2O daripada tanah tu dah masuk ke dalam sel rambut akar. Sekarang H2O ni banyak dekat dalam sel rambut akar. Kemudian kita nak bandingkan, ni ayat kedua pula. Kita nak compare pula tau. Kita nak compare sekarang sel rambut akar, sekarang pergerakan dia air dia tadi, kita dah daripada tanah, sel rambut akar, sekarang air tu nak bergerak ke epidermis. So, prosesnya adalah sama. Bila molekul air dah masuk dalam sel akar ni, sekarang air tu dah masuk dalam sel rambut akar, sekarang dekat sel rambut akar ni molekul air banyak ke sikit? Sel rambut akar ni molekul air dia banyak ke sikit? Bila air tu dah masuk dalam sel rambut akar, sekarang molekul air banyak ke sikit? Banyak. Banyak. So bayangkan sekarang episod nombor 2. Dia berantai tau ni. Bila dah H2O tu dah masuk kat dalam sel rambut akar, sekarang H2O tu dah banyak. So sekarang, saya tulis sekarang, sel rambut akar, okay, H2O-nya adalah banyak berbanding epidermis ni lah. Berbanding sel jiran dia. Berbanding epidermis. Okay. Now, sel rambut akar yang molekul air ni banyak, kita panggil dia keupayaan air dia tinggi ke rendah? Kalau molekul air tu banyak, keupayaan dia tinggi ke rendah? Yes, terima kasih. So, keupayaan airnya adalah tinggi. So, kat epidermis ni, keupayaan airnya pula? Rendah. Yes, kita kata keupayaan air adalah rendah. So, oleh itu, okay, H2O meresap masuk ke epidermis. Saya kena belajar lah tulis nota yang cantik. Huru-hara saya buat nota awak ni. So sekarang daripada epidermis, dia akan pergi ke mana? Awak ingat tak EKES? Daripada sel rambut akar lepas epidermis mana? Lepas epidermis mana? Ini struktur dalam daun. Cortex. Cortex. Ya, yeah, cortex. Lepas cortex? Endodermis. Yes, very good. Endodermis. Lepas endodermis? Silinder vaskular. Yes, silinder vaskular. Tetapi dekat silinder vaskular ni, paling luar silinder vaskular apa? Kita ada 3 tau. Silinder vaskular terbahagi pada 3. Dia ada pericycle, xylem dengan phloem. Mana satu paling luar? Pericycle. Yeah, ini adalah pericycle. So, pericycle. Dulu masa kita orang belajar silibus lama, kita cuma cakap air tu akan bergerak secara osmosis dari satu sel bersebelahan ke sel bersebelahan. Tetapi untuk silibus baru, KSSM, kita nak cuba buat justice pada tumbuhan. So awak kena belajar lagi detail. So awak kena belajar molekul air tu bergerak dari mana ke mana. So tadi kita dah kata molekul air tu daripada tanah H2O, dia akan bergerak masuk ke dalam sel rambut akar. Daripada sel rambut akar, dia akan bergerak ke epidermis. Daripada epidermis, H2O akan bergerak masuk ke korteks. Daripada korteks, dia akan masuk ke endodermis. Daripada endodermis, dia akan masuk, H2O ni akan masuk ke pericycle. Dan akhir sekali, H2O akan masuk mana? Teka, phloem ke xylem? Phloem ke xylem? Yes, dia akan masuk ke xylem. So H2O tu boleh masuk ke xylem. So again, macam mana H2O tu boleh bergerak dari satu sel ke satu sel?
Apakah nama proses yang berlaku ni? H2O tu bergerak dari satu sel ke satu sel. Secara apa? Osmosis. Secara, yes, very good. Secara osmosis. Ini osmosis, osmosis, osmosis. Okay, osmosis. Rules untuk berlakunya osmosis mesti apa? Osmosis, osmosis. Daripada tinggi, Rendah. yes, very good. Rules untuk osmosis berlaku dia mesti daripada tinggi ke rendah. So awak boleh guna perkataan tinggi ke rendah tu, awak boleh cakap pasal kawasan tinggi ke kawasan rendah, ataupun awak boleh guna perkataan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. So ini adalah osmosis. So far boleh faham tak? Can you understand? Boleh. So tekanan akar, kesimpulannya dalam tekanan akar molekul air bergerak masuk secara osmosis. Dan osmosis ini berlaku dengan syarat ia mesti bergerak daripada kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air yang rendah. Dan lagi tips yang awak kena ingat dalam topik ini, dalam drama yang ini adalah pergerakan yang ini. Yang ini yang korang kena ingat. Maksudnya air tu flow-nya daripada mana? First adalah daripada tanah, sel rambut akar, lepas tu ke epidermis, tak nampak. Okay. Lepas tu dia pergi ke cortex, and then dia pergi ke endodermis, and then pergi ke pericycle, dan akhirnya ke xylem. Ending dalam drama ni, ending dalam drama tekanan akar ni, ending dalam drama tekanan akar, wajib endingnya mesti di xylem. So far okay tak? Are you okay? Okey. Okay, so kita nak masuk drama kedua. Drama kedua, bila dah sampai ke xylem, maksudnya xylem tu orang nak bayangkan, dia dah sampai kat batang pokok. So sekarang, can you remember this one? Tadi kita dah cerita yang gini tau. Ini cerita yang drama tekanan akar ni, kita nak cerita tadi. Okay, kita nak cerita yang tengah-tengah dekat pokok ni, kita ada xylem. So tadi kita cerita air tu masuk melalui ke sisi tepi tau. H2O tu masuk melalui sisi tepi. Okay, H2O tu masuk ke sisi tepi. Saya ulang lagi sekali. H2O tu dia bergerak masuk daripada tanah. Okay, and then sel rambut akar. And then dia akan lalu epidermis, lepas tu cortex, lepas tu endo, lepas endo pericycle, lepas pericycle zap ke xylem. So bila dia dah sampai ke xylem, xylem ni sekarang kita nak cerita episod kedua. So episod yang kedua adalah tindakan kapilari. So kita nak cerita molekul air, apakah yang berlaku kepada molekul air di xylem batang. Okay, so far okay tak? So sekarang kita nak tengok macam mana H2O daripada bawah. H2O ni macam struggle lah. Cuba bayangkan daripada tanah. H2O tu nak bergerak melawan graviti. Ni H2O. Ni H2O. H2O tu daripada akar pergi ke batang. Okay, dia bergerak kat sini. H2O. Saya padam sikit. Okay. Allah! Okay, right, bismillah. Okay, yeah. Yes, okay. So sekarang kita nak cerita H2O tu kat sini. Okay. Now, H2O tu dia akan bentuk satu macam Jap. H2O. Okay, done. Okay, lepas tu saya buat macam ni. H2O tu dia akan membentuk satu rantaian macam tali yang halus. So tali yang halus ni, H2O ni, awak ingat tak dalam tajuk bab 4, ciri-ciri molekul air? Lekitan dan lekatan. Do you remember? Kalau tak ingat pun saya tak marah sebab masa tu kita belajar masa zaman PKP. Ingat tak? Tak ingat? Samar. Okey, tak apa. Now, okay, molekul air ni ada dua daya tau. Molekul air ni ada dua daya. Okay, special ni untuk molekul air, dia ada dua daya. Satu adalah daya lekitan. So dekat
tarikan ke tindakan. Saya selalu confuse. Dekat tindakan kapilari ni, tindakan kapilari, okey, dia ada dua ciri yang special. Satu adalah daya lekatan, satu lagi adalah daya lekitan. So bila kita cerita pasal lekat, lekat is like stiker. Stiker awak lekatkan dekat medium yang berbeza. Maksudnya kalau pelekat. Korang tak adalah macam pelekat tu mesti medium yang berbeza. Kalau lekit, korang kata gam melekit, dodol melekit. Melekit merujuk kepada daya antara H2O dan H2O. Kalau lekat adalah antara H2O dan dinding xylem. Dinding xylem. So ini antara molekul air ni, antara molekul air yang ini, okey, kita panggil apa? Molekul air. Antara molekul air kita panggil apa? Kita kata lekit ke lekat? Molekul air. Okey. Yes, yang ini kita panggil dia adalah sebagai Okey. lekit. Okey, kalau dia melekat dekat dinding xylem, ini kita panggil dia sebagai Lekat. ya, ini kita panggil dia sebagai lekat. Okey, so disebabkan ada dua daya, lekitan dengan lekatan, itu yang awak nampak molekul air tu macam rantai panjang. Okey, dia membina satu rantai panjang. Dia bergerak ke atas melawan gravity force, against gravity force. So bila dia bergerak sampai ke atas, okey, sekarang bila dia bergerak ni bayang kat batang ni dia sampai kat daun tau. Okey. So dia bergerak sampai ke atas. So dekat batang, apakah daya yang menggerakkan air dekat batang pokok? Apakah nama kuasa yang menggerakkan air dekat batang pokok? Apakah dia? Tindakan? Kapilari. Ya, tindakan kapilari. Takut tak bangun lagi korang ni. Nombor 2, tindakan kapilari. Okey, dalam tindakan kapilari, apakah daya yang menolong pergerakan air? Daya lekatan, daya lekitan. Daya lekatan dan daya lekitan. Apakah daya yang mengikat antara molekul air dan molekul air? Daya lekitan. Daya lekitan. Apakah daya yang melekatkan molekul air dengan xylem? Daya lekatan. Daya lekatan. Daya lekatan. So molekul air ni bergerak kan tadi daripada akar ke batang, dia nak sampai ke mana? Akhirnya pergi ke mana? Daun. Nak sampai ke mana? Daun. Ya, thank you. Akhirnya dia sampai ke daun. Okey, kat daun ni semalam yang saya sangkut. Dekat daun, okey, dekat daun, nama kuasa yang ada dekat daun ni, kita panggil dia adalah sebagai, okey, ni nombor 3 punya episod drama terakhir tau. Ini yang paling hebat sekali. Last mesti paling hebat. Ini namanya adalah tarikan transpirasi. Okey, 6. Tarikan transpirasi ini, okey, ia bermula disebabkan drama ini namanya adalah transpirasi. So, peristiwa paling penting dalam drama tajuk tarikan transpirasi ini apa? Mesti apa? Apakah teka? Tarikan transpirasi. So, peristiwa paling penting dalam tarikan transpirasi adalah osmosis. Are you sure osmosis? Transpirasi. So adalah proses transpirasi. Apakah yang awak faham mengenai transpirasi? What do you understand by the meaning of transpiration? What is transpiration? Yes, adalah tarikan transpirasi ni bermaksud adalah H2O tersejat keluar melalui stoma. So keyword dia, okay, flow yang pertama yang awak kena cerita adalah H2O tersejat keluar melalui stoma. Kenapa guna kata tersejat? Sebab ia akan jadi buap air. Okay, so dalam bentuk buap air.
Sebab tu awak tak nampak. So sekarang mula-mula close. Okay. So mula-mula kita nak cerita yang berlaku kat sini. So episod pertama. H2O meresap keluar. So yang ini adalah peristiwa pertama. So bila dia meresap keluar, sekarang saya tengah cerita pasal sel mesofil. Bila molekul air tersejak keluar, saya pakai warna merah ni tau. Warna merah ni. So sekarang sel mesofil tu banyak air atau kurang air? Air dah gerak keluar. Sel mesofil ni paling dekat sekali dengan sel pengawal dan juga liang stoma. So bila molekul air tu bergerak keluar, tersejak keluar, so sekarang sel mesofil berspan tu banyak air atau kurang air? Kurang air. Yes, terima kasih. So bila lah air tu dah tersejat, okay, saya buat sini. Disebabkan air tersejat keluar, kita kata mesofil berspan kurang air. So keadaan mesofil berspan yang kurang air, awak nak kata keupayaan air tinggi ke rendah? Dia Rendah. kurang. Yes, disebabkan sini kurang air tau. So kita nak kata keupayaan air adalah rendah. So sini saya tulis keupayaan air adalah rendah. Yang ini adalah saya panggil sel tepi ni unknown cell tau. This one. Ini saya panggil dia sebagai sel bersebelahan je. Tak payahlah kita nak tahu nama sel tu kan. Kita bayangkan dia adalah sebagai hamba Allah je lah. Dalam kes ni kita panggil dia sel bersebelahan. So saya pakai warna kuning tau. So sekarang ayat nombor warna kuning. So sekarang kita nak tengok. Tak naklah kuning ni tak cantik lah, tak nampak. So sekarang kita nak tengok. Sel mesofil berspan ni adalah keupayaan airnya adalah kurang berbanding sel bersebelahan. Okay. Nak saya potong sini. So bila sel air tu kurang, so kita nak cakap sel bersebelahan tu, keupayaan air dia tinggi ke rendah? Sel mesofil berspan tu keupayaan airnya adalah tinggi. So kita kata sel bersebelahan, keupayaan airnya adalah tinggi. So bila sel bersebelahan keupayaan air tu adalah tinggi, macam mana pergerakan molekul air? H2O tu bergerak dari mana ke mana? Dari sel bersebelahan ke... Yes, very good. So H2O tu dia bergerak, H2O okay, meresap, saya pakai bahasa yang betul H2O meresap masuk dari sel bersebelahan ke sel mesofil berspan. Okay, so ayat dia kat situ. Tengok dia namanya tarikan tau. Dia tarik tau. Tarikan. So sekarang kita nak tengok yang ni pula. So bila sel bersebelahan ni, molekul airnya habis radioderma pergi dekat sel mesofil berspan. So H2O dekat sini. So ayat saya nombor 4 kat saya conteng kat sini pula. So sekarang sel bersebelahan keupayaan air dia tinggi ke rendah. Tadi air tu, molekul air tu dah ditarik oleh sel mesofil berspan. So sekarang sel bersebelahan tu tadi, keupayaan air dia tinggi ke rendah? Rendah. Yes, keupayaan airnya adalah rendah menyebabkan H2O daripada xylem ni, H2O dari xylem ditarik masuk. Okay. So, sebab tu kita panggil dia sebagai tarikan transpirasi. Kenapa tarikan transpirasi? Sebab yang menarik air daripada xylem adalah ada air ditarik dari xylem daud adalah disebabkan tarikan transpirasi. Saya boleh faham tak?
Macam mana molekul air tu boleh apakah yang berlaku dekat tarikan transpirasi? So dekat tarikan transpirasi ni tadi, apa yang kita cakap? Apakah yang berlaku dekat tarikan transpirasi? Apakah yang berlaku dekat tarikan transpirasi? Molekul air tersejat keluar. Okay, now kalau di tarikan transpirasi, saya ulang lagi sekali. Dekat tarikan transpirasi, episod yang pertama awak kena cerita adalah molekul air tersejat keluar. Tersejat keluar melalui apa? Tersejat keluar melalui stoma. So kemudian bila air itu tersejat keluar, dia akan menyebabkan sel mesofil berspan tu dia punya keupayaan airnya kurang. Bila keupayaan airnya kurang, dia akan tarik H2O tu akan ditarik atau meresap masuk dari sel bersebelahan ke sel mesofil berspan. Okey, kemudian air tu pula daripada xilem tu akan ditarik masuk ke dalam sel bersebelahan. So saya conteng lagi sekali. So saya padam. Okey, saya padam semua. So kita ulang lagi sekali. Ini je tau. Okey, kesimpulannya. Pergerakan air. Okey, ini dalam buku awak saya terus buat simpul dia kat sini. Kesimpulannya, pergerakan air daripada akar ke daun melibatkan berapa jenis kuasa atau berapa jenis tarikan. Katakanlah kalau kat tanah, apakah yang membantu air itu bergerak kat tanah? Tekanan. Dekat tanah tu apakah? Yes, tekanan. Kita panggil dia adalah sebagai tekanan akar. Uma, wow, Uma masuk. Assalamualaikum, Uma. Uma jawab dalam hati. Okay, now. Right. So, dekat tanah. So, kita cerita kat tanah saya. Kita kesimpulan dia kalau kat tanah. Nama dia adalah tekanan akar. Dekat tekanan akar, apakah yang paling apakah yang berlaku? Tekanan akar. Yes. So, tekanan apa dia? Osmosis. Yes, tekanan akar kejap Osmosis. So, tekanan akar melibatkan tekanan. Tekanan akar melibatkan proses osmosis. Proses osmosis ni bergerak daripada apa? Apakah syarat dia? Keupayaan? Air tinggi tu. Yes, dia bergerak daripada keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air adalah rendah. Betul tak? So, proses pergerakan air tu kalau saya buat macam ni, daripada tanah, air tu akan bergerak masuk melalui apa? Tanah dia akan bergerak masuk pergi ke mana? Rambut. Okey, dia akan masuk sel akar rambut. Lepas sel akar rambut, Epidermis. dia akan masuk ke epidermis. Lepas epidermis, Cortex. dia akan masuk ke korteks. Lepas ke korteks, Endodermis. dia akan masuk endodermis. Lepas endodermis, Pericycle. yes, endodermis. Lepas tu dia akan pergi ke pericycle. Dah habis ke sampai kat pericycle? Belum. Belum. Lepas pericycle, Xilem. ya, ending dia adalah sampai dekat Xilem. xilem. So nak bayangkan H2O tu perjalanannya jauh je. Senang kata macam ni tau. Air tu daripada sini nak cerita sampai kat batang je ni lah. Sampai kat tengah ni je. Awak nak cerita ni je. Molekul air tu bergerak daripada tanah nak sampai kat tengah-tengah sampai ke xilem je. So itu yang berlaku pada tekanan akar. So tekanan akar adalah proses pergerakan air daripada akar hingga ke xilem. So daripada tanah pergi ke xilem. Sampai ke xilem melibatkan keupayaan air. Bila sampai kat xilem, bila dia sampai dekat salu xilem, ending dia sampai kat Cikgu. Macam lag je. Ayah. Oh, ingatkan tu cikgu. Cikgu kan? Bukan. Kau. Alah. Okay.
You guys dengar suara saya tak? Yuho. Oi, korang dengar suara saya tak? Dengar. Baru dengar. Dengar, alhamdulillah. Jap. Saya punya ni hilang pula, disconnected pula. Connecting. Kejap ya, connected. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now dah nak habis dah ni. Dia sebab tu saya tak suka pergi sekolah. Dia kalau kat sekolah dia ada banyak sangat benda kan. Tapi saya nak kena buat. Sebabnya nanti buka sekolah saya tak ada 2 minggu. So saya nak ending kan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Come on. Hah? Tak boleh connected. Saya punya laptop dia ada masalah tau. Laptop saya ada masalah, dia nak wifi dengan iPhone. Dan hati saya, janganlah begitu iPhone. Tolonglah, takkan saya nak pergi beli tukar laptop pula kan. Melampau lah. Bismillah. Okay, tak apa. Kita teruskan. Okay, dekat tarikan transpirasi, tarikan kapilari. Kita dah cerita tarikan kapilari ni. Lokasi berlaku tarikan kapilari ni berlakunya kat mana lokasi? Lokasinya di mana? Batang, tengah-tengah. Ya, berlakunya dekat Batang. So dekat Batang ni, apakah yang menolong tarikan kapilari ni? Daya lekatan. Daya lekitan. Nampak tak? Ni dia macam satu panjang. Lepas tu kenapa kita panggil dia sebagai kapilari? Sebab diameter xylem itu yang kecil. So disebabkan oleh daya lekatan dengan daya lekitan, ia boleh menarik air itu melawan graviti daripada batang pergi ke daun. So sekarang sampai kat daun. Bila sampai kat daun ni pula, apakah kuasa atau apakah daya yang menggerakkan air tu bergerak ke daun? Lagi kuat air tu sampai ke daun. Dekat daun ni apa? Yes, namanya adalah tarikan transpirasi. Dalam tarikan transpirasi, kita nak cerita dekat sini. Mula-mula, apakah ayat yang memula kat tarikan transpirasi? Saya pakai warna merah ni. Apakah yang berlaku? Yes, H2O meresap keluar. Bila H2O ni meresap keluar, dia akan menyebabkan apa? Saya buat yang warna, saya tukar colour tau. Sekejap. Allahu Akbar. Sekejap. Ni, ini katakanlah ini sel mesofibrous span. Saya ambil ni sel mesofibrous span warna hijau ni. Nampak tak warna hijau? So, bila sel mesofibrous span ni molekul air tu keluar, ayat nombor 2, menyebabkan sel mesofibrous span tu macam mana? kurang air. Yes, dia akan menyebabkan dia kurang air. Apakah nama keadaan dia kurang air tu? Keupayaan air dia apa? Air rendah. Yes, rendah. kita nak kata sel mesofil berspan, keupayaan airnya adalah rendah berbanding sel bersebelahan. Berdekatan. Berdekatan. As long as tak kisah. Awak boleh berdekatan, bersebelahan, janji kita merujuk benda yang sama. Katakanlah kalau saya panggil Farah. Farah boleh, Wahidah boleh, nama dia juga kan. Gitu. Right. So, bila macam tu, dia akan menyebabkan apa? H2O meresap. Masuk. Yes, meresap, masuk. So, sekarang kita nak cerita sel bersebelahan ni pula. Sel bersebelahan ni yang warna kuning ni. So sekarang sel bersebelahan ni kita kata keupayaan air dia tinggi ke rendah? Dia dah derma air dia dekat sel mesofibrous span. So sekarang keupayaan air dia sel bersebelahan, keupayaan airnya adalah rendah berbanding apa ni? Yang panjang ni apa? Sel berbanding. Berbanding yang bawa air banyak tu. Ni. Yes, berbanding xylem daun. So lepas tu bila dia berbanding xylem daun, apa jadi pergerakan molekul air? Apa jadi pada pergerakan molekul air? Air ditarik dari xylem daun. Yes, air ditarik daripada xylem.
Okay, so oleh itu kita kata sekejap H2O ditarik daripada xylem. So, itu je kita nak cerita. So, kesimpulannya hari ni, saya tak dapat record lah. Saya punya, betul dah berapa hari dah ni. Saya punya internet, laptop saya dia tak boleh kawan dengan saya punya telefon, which is saya tak tahu kenapa. I don't know why. Wi-Fi is not found. Okay. Sekejap last. Apa ni? Sekejap. Okay. Okay. So kesimpulannya pergerakan air, drama pergerakan air melalui akar pergi ke daun, pergerakan air daripada akar ke daun, dia melibatkan berapa jenis tindakan? Berapakah jenis, apakah? 3. Kalau dekat akar, apa kita panggil? Tekanan Akar? akar. Tekanan Bukan. akar. Kalau dekat batang pokok, Tindakan kapilari. tindakan kapilari. Kalau dekat daun, Tarikan transpirasi. dekat daun kita panggil dia adalah sebagai tarikan transpirasi. Okey, kejap tau. Transpirasi. Sekejap, saya cuba nak disconnected kejap. Saya hilang sekejap tau ni. Connected. Bismillahirrahmanirrahim. Come on. Okay. Now, sempat. Saya nak masuk tajuk gutasi. Now, ni dah. Okay. Ini adalah eksperimen ni, kita nak cakap adalah eksperimen ni nak membuktikan orang kata tekanan akar tu wujud. Yang ni kita akan buat buka sekolah. Okay. Security. Ini pun sama, tarikan transpirasi ni adalah buka sekolah. Okay, jonong. Alhamdulillah. Okay, so saya nak ambil gutasi. Okay, apakah beza gutasi dengan transpirasi? Okay, now gutasi lain, embun lain. Saya baru tahu. Gutasi lain, embun tu lain. Okay, so sebenarnya dekat daun ni, awak ingat tak orang dulu-dulu, kalau lah arwah nenek saya cakap, kalau lah kecil-kecil, orang dulu-dulu tahu ni, dia kata nak bagi budak tu cepat jalan, pagi-pagi suruh budak tu jalan atas rumput. Buka kasut jalan atas rumput. Dah dengar tak? Korang dah dengar tak? Tak nak Tak. So, ada embun, ada dua jenis embun tau. Kalaulah embun tu dia ada air tu keluar melalui liang kecil dekat daun sini, ini adalah disebabkan oleh proses gutasi. So senang kata, kalaulah air yang keluar melalui yang kecil ni, ini adalah gutasi. Yang ini adalah air yang bagus tau. Kenapa saya kata ini air yang bagus? Sebabnya dia ada H2O dan juga mineral. Kalau embun yang biasa, dekat motor ada embun, dekat kereta ada embun. Kalau embun yang biasa awak tengok atas permukaan ni, ini embun. Ini adalah disebabkan proses embun terbentuk. Embun yang ini adalah, ni embun tau. Embun yang ini adalah daripada air di udara akan jadi cecair. Okay, so air dekat udara tu adalah dalam bentuk orang kata wap. Maksudnya proses kondensasi. So senang kata yang ada kat motor, yang ada kat daun kat atas ni, ini namanya adalah embun. So embun tu hasil daripada proses kondensasi. Tapi apakah itu gutasi? Gutasi apabila molekul air tu dikeluarkan melalui liang kecil dekat daun. Tapi tepi daun ni tau. Dia lalu liang kecil yang kita panggil dia sebagai hydatod. So, gutasi dia berlaku dekat daun. Dia keluar melalui liang yang kita panggil hydatod. Tapi kalau transpirasi, beza transpirasi pula. Transpirasi adalah molekul air tu keluar melalui stoma dan dalam bentuk wap air. Dia jadi wap air. Which is kita panggil dia sebagai gas. Okay. Right. So dia ada 3 benda yang berlaku tau ni. Transpirasi, berlaku kat stoma dalam wap air. Kalau gutasi, ni gutasi.
Dan kalau transpirasi ni dia wap air je tau yang dibebaskan. Transpirasi membebaskan wap air saja. Tetapi kalau gutasi dia membebaskan dua, which is H2O dan juga mineral. Melalui liang kecil yang kita panggil dia sebagai haidatut. Clear tak situ? Clear? Tapi kalau embun ni dia boleh berlaku kat mana-mana je. Embun adalah disebabkan dekat udara kita banyak wap, dia akan berubah menjadi cecair. So itu adalah embun. So nampak tak? Kalau guttation maksudnya molekul air tu keluar melalui tumbuhan, which is haidatut. Kalaulah kita kata embun yang biasa, dia adalah berlaku disebabkan ayat saya paling cantik, paling mudah, kondensasi. Daripada wap menjadi cecair. Nah, persamaan antara gutasi dan transpirasi. So, persamaan antara gutasi dan transpirasi, kedua-duanya adalah melibatkan kehilangan air persekitaran. Dan kedua-duanya berlaku di daun. Dan kedua-duanya melibatkan air tu melalui liang kecil. Cuma, kalau gutasi, liang tu namanya haidatut, tetapi kalau transpirasi dia boleh berlaku melalui stoma, lenticel. Cuticle ni saya tak sure ni, cuticle. Tapi kita ambil ni lah, stoma lah. Lenticel yes, cuticle saya tak sure lah. Maybe ya. Okay, now kalau gutasi dia berlaku pada waktu malam, dia awal pagi. Okay, so dia berlaku pada awal pagi. Okay, kalaulah transpirasi pada waktu panas. Okay. Kalaulah gutasi disebabkan waktu malam, bayangkan malam awak rasa apa malam? Sejuk ke panas? Sejuk. Ya, so of course lah dia berlaku pada suhu yang sejuk. Kalau siang, of course lah pada persekitaran yang panas. Ni yang terbalik. Gutasi tu tadi saya kata dia dalam bentuk cecair. Tetapi kalau transpirasi dalam bentuk wap air. Sebab tu transpirasi tak nampak. Sebab transpirasi adalah dalam bentuk wap air. Kemudian, kenapa gutasi ni berlaku? Disebabkan oleh tekanan akar. Kenapa tekanan akar? Actually dekat air tu banyak sangat, maksudnya pada waktu malam awak nak bayangkan transpirasi tak berlaku. Tapi ada air tu masih lagi bergerak daripada akar pergi ke batang. Lepas tu sampai ke daun. Air tu kena keluar. Tapi dia tak boleh keluar melalui stoma. So dia keluar melalui haidatut. Can you understand? Senang kata kesimpulannya, waktu malam ada H2O tu masih bergerak. Dia bergerak daripada akar, pergi ke batang, pergi ke daun. Bila air tu dah bergerak sampai akar, sampai ke daun, air tu kena keluar. Sebab dia nak make sure ada berlakunya perbezaan keupayaan air. Sebab kita kata ada berlebihan. So air tak boleh keluar melalui stoma tau. Masa ni waktu malam stoma tutup kan? Malam stoma tutup. Okay, so air tu keluar melalui haidatut. Cuma specialnya dia bukan keluar air sahaja. Dia keluar juga dengan ion mineral, bahan organik. Tetapi kalau transpirasi dia adalah air tulen. Okay, now gutasi tidak ada kaitan dengan suhu tumbuhan. Transpirasi mengekalkan suhu tumbuhan. Itu je ke gutasi? Sekejap. Ada tak ayat lain? Okay, tak ada. Itu saja. Now, so kesan gutasi, kesan tumbuhan yang tidak menjalani gutasi. So kenapa tadi saya kata gutasi itu penting? Gutasi itu penting nak mengekalkan tekanan akar. So tekanan akar tu tanpa gutasi, tekanan akar efektif tidak dapat dikekalkan. So oleh itu proses penyerapan air akan terganggu. So senang kata disebabkan ada gutasi. Okay. Molekul air daripada akar boleh bergerak sampai ke daun. Ini adalah batang. Kalau tak ada gutasi, air tu tak dapat bergerak sampai ke daun. So senang kata pergerakan air tu masih berlaku walaupun malam. Tetapi pada waktu malam, okay, air yang terbebas daripada daun tu bukan melalui transpirasi. Air yang keluar daripada daun adalah melalui proses gutasi. So kesimpulannya, waktu malam berlaku tak pergerakan air daripada akar, batang ke daun? Pada waktu malam berlaku. Tapi bila sampai kat daun, molekul air tu jadi apa kalau pada waktu malam? Air.
Molekul air tu akan dibebaskan kan daripada Ya. daun. Tapi melalui proses apa? Transpirasi ke gutasi? Gutasi. Gutasi. Kenapa waktu malam tak boleh berlakunya transpirasi? Kenapa Sebab tak ada matahari. Yes, Sebab malam. sebab tak ada cahaya matahari tapi air dah penuh kat daun tu. So air tu kena keluar. So air tu keluar melalui cara lain yang kita kenali dia sebagai gutasi. Tapi gutasi tu dia nak keluar lalu mana? Stoma tutup. Hai Datuk. Hai Datuk. So bila dia keluarkan air tu, dia keluarkan air sahaja ke? Tidak. Tidak. Apa lagi yang dia keluarkan? Air mineral. Ya, dia keluarkan mineral. Okey. Now, kita tengok kat sini kesan terhadap tumbuhan yang tidak menjalani transpirasi. Now, transpirasi ni pula tanpa transpirasi. Kenapa proses transpirasi ni penting? Transpirasi ni pertama dia berlaku pada waktu malam ke siang? Siang. Yes, berlaku pada waktu siang. So proses dia senang kata, kenapa transpirasi ni berlaku disebab apakah kepentingan transpirasi? Dia berlaku pada waktu siang. Dia akan menyebabkan apa? Transpirasi, apakah kepentingan proses transpirasi? Foto. Proses dia, okey, kepentingan transpirasi adalah untuk mengangkut ion mineral dan juga air. Saya ulang slow-slow. Pergerakan air daripada tanah, okey, daripada akar lah saya ambil. Daripada akar, pergi ke batang, pergi ke daun. Dia tak kisah, dia berlaku siang dan malam. Tapi kalau pada waktu malam, air yang bergerak daripada akar ke batang ke daun, air dibebaskan secara gutasi. Kalau pada waktu siang, air tetap bergerak daripada akar ke batang ke daun. Tetapi pada waktu siang matahari, air dekat daun ni akan menjalani apa? Transpirasi. So pada waktu siang air tu tetap diangkut daripada akar ke batang ke daun. So bila air tu diangkut daripada akar, batang pergi ke daun waktu siang, air tu diperlukan untuk proses apa? Fotosintesis. Yes, air diperlukan dalam proses fotosintesis. Kalau waktu siang tak ada transpirasi, tak ada tarikan transpirasi, air tu tak dapat dipaksa bergerak tau. So transpirasi ni adalah satu daya yang paling kuat berbanding tindakan kapilari dan tekanan akar. Tarikan transpirasi tu boleh paksa air daripada akar, H2O tu daripada akar, pergi ke batang, pergi ke daun. Dipaksa tau. So bila dipaksa, tumbuhan tu dapat air. Dan tumbuhan tu sejuk dan tumbuhan tu tak layu. So transpirasi adalah proses, apakah kepentingan transpirasi? Kepentingan transpirasi adalah dapat mengangkut air daripada akar pergi ke daun pada waktu siang. Dan apabila air itu dapat diangkut daripada akar batang ke daun, air itu akan digunakan dalam proses fotosintesis dan air itu juga akan digunakan untuk tumbuhan tu. Maksudnya tumbuhan tu untuk dia punya cooling effect. Nak elakkan dia daripada layu. So latihan formatif ni tak sempat buat. Sempat Okay, laju. Nyatakan faktor yang terlibat dalam laluan air, garam, mineral ke tanah. Faktor dia ada 3 tadi. Akar apa? Tekanan akar. Yes, so dia akan melibatkan 2 tekanan akar. Tarikan Tindakan. Okey. Kapilari. Satu kapilari, lagi satu adalah tarikan transpirasi. Berikan definisi gutasi dan nyatakan kepentingannya. Gutasi adalah proses kehilangan air melalui apa? Hidatot. Biang kecil. Hidatot. Melalui biang kecil. Okey, so yang ni saya tak sempat, bateri saya dah nak habis ni. Okey, apakah perbezaan antara gutasi dan transpirasi? Perbezaannya ada dalam latihan. Okey, dalam nota. Sana semua. Semua ke? Salin semua lah. Okey, ni siapa Okey. dah siap? Siapa dah siap tolong snap kat saya sebab saya tak sempat nak discuss. Saya nak tengok siapa betul sebab ni tak discuss. So saya habis kat sini sebab bateri saya dah habis lah. Saya tak bawa charger pula. Okay, so itu sahaja. Thank you so much. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Kita kat Thank you buat. so much. Cikgu. Okay, bye. Bye cikgu.
Bye everybody. Bye. Alhamdulillah. Bye. Bye.